Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Alhamdulillah, kita kembali lagi bagi siri kedua podcast KDN. Anda dengar kami bincang yang kali ini masih membawakan sosok yang sama, Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia, Datuk Yahya Sulaiman. Datuk, kembali lagi kita untuk teruskan menyingkap sisir-sisir yang ada, sisir-sisir bagi Jabatan Sukarelawan Malaysia yang mungkin ramai mereka yang tidak nampak. Jadi, Datuk, saya bagi tahun ni, bagi pada Jun 2024 yang akan datang ni, genap 52 tahun. Julai. Genap 52 tahun penubuhan rela. Apa Datuk boleh kongsikan? 52 tahun bukan satu masa yang singkat untuk mengekalkan kerelevanan bagi rela itu. Mungkin apa yang Datuk boleh kongsikan bagi tontonan umum? Alhamdulillah, rela ni lebih tua daripada saya. Saya baru tahun ni 49. Rela sudah 52. As a grown man, kita kena lebih matang. Untuk rela lebih relevan, kita kena matang, berfikir secara matang. Baru kita boleh bergerak lebih jauh, lebih pantas daripada apa yang kita sepatutnya. Dan rela ni akan kekal relevan, insya-Allah. Sebab apa rela akan kekal relevan? Kita ada 60 lebih ribu anggota yang akan menyokong. Ini anggota yang diprofilkan. Kita ada 140 lebih ribu anggota yang aktif yang akan mendukung rela ni. Sebab tu rela ni akan sentiasa kekal relevan. Bila mana negara ini memerlukan apa jua bantuan, contoh COVID-19 yang lepas, kita menggerakkan hampir 30,000 anggota pada satu masa. Untuk apa? Untuk penugasan. Bila mana kerajaan memerlukan kami, insya-Allah kami di rela ni akan menyediakan di kalangan anggota-anggota kami, anggota yang bersedia untuk apa jua penugasan yang diperlukan oleh stakeholders, kerajaan terutamanya, rakyat, apatah lagi. Kita akan gerakkan mereka ini pada bila-bila masa. Kita tidak ada masalah sebab rela berada di setiap lapangan, di 157 buah daerah, di seluruh negara. InsyaAllah, satu rela akan kekal relevan. Cumanya di pihak kami akan memastikan latihan-latihan yang diberikan kepada anggota ini kita sediakan untuk apa juga penugasan yang diperlukan oleh mana-mana pihak yang memerlukan bantuan daripada pihak rela. InsyaAllah. Itu kelebihan sebab kita boleh sesuaikan. Macam contoh tadi kita pada siri pertama kita cerita tentang membantu PGA dan sesuaikan modul itu dengan PGA dan kemudian immigration dan sebagainya. Dalam konteks ini Datuk, pergerakan rela dan sebagainya bagi jalan ke depan dalam kerangka hari ini yang dipandu oleh Plan Strategik Rela 2021-2025. Mungkin secara sekali imbas. Tak semua orang nak dengar plan strategik dan sebagainya ni kan. Tapi mungkin sekali lalu apa yang Datuk boleh kongsikan tentang hala tuju yang sedang rela cuba capai? Sebenarnya plan strategik rela ni merupakan garis panduan kepada pegawai-pegawai rela. Untuk kita tengok rela ni dalam tahun 2025 tu di mana kita berada. Setahun lagi tu. 2025. Plan strategik ni memang saya terlibat sama dalam merangka plan strategik ni, KPI dan sebagainya, kita terlibat secara langsung. Bahawasanya rela ni di mana kita perlu berada. Yang kita tekankan sebenarnya dalam plan strategik sebenarnya adalah rela ni kita ni siapa? Kita kena faham kita ni siapa? Sebagai manusia kita kena faham kita ni manusia. Manusia ni beragama. Apa agama kita? Islam. Orang Islam mau ke mana? Ke syurga. Rela pun kena ada that spirit. Rela ni apa dia punya core business? Kita kena faham. Baru kita boleh merangka apa kita punya hala tuju ke hadapan. Di mana kita perlu berada 5 tahun, 10 tahun ke hadapan. Alhamdulillah
kebanyakan daripada plan strategik yang kita hasratkan telah kita capai pada tahun 2023 midterm. 2024 ini kita akan capai lagi beberapa sasaran kita dan insya-Allah kita akan achieve plan strategik rela 2021-2025 ni by the end of this year. InsyaAllah lebih pantas daripada yang kita harapkan. InsyaAllah kita akan dapat sasarkan atau tu capai kita punya sasaran ini sebenarnya. Daripada perkongsian itu kita nampak bahawa apa yang telah dirangka itu kita on track, sedang kita capai. Dan tambahan lagi, dia ada sedikit perbezaan Datuk kan, mungkin antara pegawai rela dan juga anggota rela. Jadi tidak semua orang di luar, saya pun sendiri tak cukup pemahaman apa beza sebenarnya pegawai rela, anggota rela. Sebab kadang-kadang nampak Datuk sendiri kadang-kadang panjat bumbung kan, betulkan atap. Jadi bagaimana Datuk boleh kongsikan perbezaan itu dan apa khususan kepada dua-dua jalur ini? Okey. Terima kasih. Memang orang ramai tidak faham dalam establishment rela ni. Dalam Akta 752 definisinya adalah pegawai rela ni adalah pegawai tetap. Dan anggota ni adalah sukarelawan. Ini dia punya perbezaan definisi. Kalau di servis lain, anggota ni adalah rank and file. Tapi di rela ni, anggota ikut takrifan dalam Akta Jabatan Sukarelawan, Akta 752. Anggota ni adalah individu yang jadi sukarelawan ni. Bukan pegawai tetap. Pegawai kita sebut di rela ni pegawai, mereka ini adalah pegawai-pegawai tetap yang ada dibayar oleh kerajaan secara direct. Directnya maksudnya dia ada pencen, dia ada kemudahan-kemudahan lain yang layak diterima. Tapi kalau anggota, takrifan di rela, anggota ni bila dia terlibat mana-mana penugasan tetap, juga terlibat di sempadan, rundaan komuniti, rundaan musim timur laut dan sebagainya, mereka ini akan dibayar allowance. Allowance-nya RM8 sejam. Dia bertugas, dia akan dibayar. Kenapa dibayar allowance? Sebab untuk mengganti kerja-kerja hariannya yang lain. Bila mana kita ambil perkhidmatan dia untuk membantu rela dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepada rela. Ini semangatnya. Dia ada ke satu anggota tempoh dengan pegawai ini bezanya. Dia ada satu tempoh ke Datuk? Maksudnya dari segi anggota yang kita faham, mereka yang sukarela untuk bersama-sama, mereka dibayar tempoh perkhidmatan. Dia ada satu kiraan, maksudnya sebulan itu sahaja jumlah jam yang dia perlu berkhidmat atau bagaimana? Okay. Sebab tu alhamdulillah sekarang ni bila rela ni semakin mendapat tempat di kalangan stakeholders, agensi-agensi kerajaan. Lebih banyak penugasan. Putrajaya contohnya. Putrajaya ni satu case study bagi rela. Bila mana semakin banyak agensi mendapatkan perkhidmatan daripada rela, bila ada perkhidmatan ditawarkan kepada rela, makanya kita terpaksa mencari anggota untuk kita tempatkan untuk bertugas ni. Sebab tu tidak ada minimum berapa man hours. Tapi kita ada cap bahawasanya bila mana penugasan memerlukan perkhidmatan rela, jamnya adalah 8 hingga 12 jam. Untuk kita punya anggota terlibat penugasan 8 atau 12 jam untuk penugasan ni. Ini dia punya requirement jam yang kita akan pastikan anggota-anggota kita terlibat. Sebab kalau dia terlibat bekerja 4 jam, 8 kali 4 baru RM24. Dia pun tidak mau datang. Sebab dia cakap bagus dia pergi mancing ikan, bagus dia buat aktiviti lain. Sebab tu minimum requirement-nya adalah 8 jam sehari. Tapi untuk Putrajaya ni kita telah ubah. Bila mana rata-rata anggota yang terlibat penugasan di Putrajaya ini terlibat bertugas selama 12 jam sehari. Sebab ada daerah-daerahnya yang faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Setiap tempat beza dia punya. Yes, ada faktor-faktor lain. Contoh cost of living yang tinggi untuk sewa-sewa rumah dan sebagainya. Sebab mereka ni datang daripada Sepang sebelah, daripada Langat, untuk membantu Putrajaya ni, anggota di Putrajaya ni untuk memberikan perkhidmatan. Tapi menarik di sini Datuk, sebab boleh ke kita simpulkan bahawa secara tidak langsung inisiatif dan usaha sebegini dia dapat turut menyokong dasar kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan dan sebagainya. Sebab yalah, kita membuka ruang pekerjaan kepada mereka boleh ada pendapatan tambahan
dan mungkin ataupun ada lagi perancangan ke depan yang mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan konteks itu. Ya, alhamdulillah di Rela ni sebenarnya kalau saya sebut figure tadi hampir 17,000 anggota yang terlibat penugasan tetap ini, yang mana dia punya pendapatan sebulan sebenarnya adalah purata on average adalah melebihi 1,500 on average. Itu untuk penugasan rela saja. Penugasan rela saja. So maksudnya bila kita melihat kepada dasar kerajaan sekarang untuk menoktahkan kemiskinan melalui rela, insya-Allah lebih banyak penugasan diberikan kepada rela, insya-Allah lebih banyak lagi rakyat kita akan kita berikan penugasan dan lebih ramai lagi yang akan kita keluarkan daripada kedudukan ekonomi di mana dia berada sekarang. Paras garis kemiskinan adalah dalam 1,100, 1,200. Purata, ilauan yang diterima oleh anggota-anggota rela adalah melebihi daripada amount berkenaan. Maksudnya bila dia bertugas, ada penugasan dengan rela, insya-Allah kita akan keluarkan mereka ini daripada kedudukan ekonomi di mana mereka berada, terutamanya pendapatannya akan melebihi paras garis kemiskinan, insya-Allah. Baik, itu adalah peluang yang kita tawarkan kepada masyarakat di luar sana untuk sama-sama berkhidmat, bukan sahaja walaupun namanya sebagai sukarelawan tu, tapi dia juga dapat membantu sedikit sebanyak menjana pendapatan tambahan kepada anda juga kepada isi rumah. Jadi bagi yang menyaksikan boleh dengar dan juga boleh sama-sama kongsikan supaya perbincangan dan juga peluang-peluang sebegini dapat turun terus ke segenap lapisan masyarakat dan mereka dapat sama-sama kita bantu untuk membantu keluar daripada keadaan kehidupan mereka yang sekarang. Ya Datuk, kita lanjutkan beberapa soalan terakhir berkaitan dengan cabaran. Tentunya rela tidak lepas dari cabaran yang mereka hadapi. Bagaimana? Apakah cabaran yang sering dihadapi oleh rela dan bagaimana Datuk menangani cabaran-cabaran tersebut? Ini cabaran saya sebagai KP rela. Masa saya mula masuk ke rela ni, antara elemen yang kita mau yang kita kesan adalah untuk kita mengubah budaya kerja. Budaya kerja bukan saja di pegawai di lapangan, pegawai rela di daerah, pegawai di negeri, malah pegawai-pegawai di ibu pejabat. Ini ada cabaran yang paling besar, mengubah culture tu. Resistant to change. People memang akan resist kepada mana-mana perubahan. Tapi alhamdulillah kita telah berjaya mengharunginya semua. Kalau kita tidak berjaya, mungkin saya tidak akan berada di rela ni. Sekarang ni. Tapi saya masih berada di rela sebab apa? Kita dapat mengharungi. Kalau kita tidak mengharungi, mungkin rela ni kita tidak dapat mengubah sekarang ini. The persepsi oleh anggota, persepsi oleh pegawai terhadap saya. Terhadap apa yang saya mau bawa di rela ni. Sehingga kan saya turun ke bawah. Untuk apa? Untuk dapatkan maklumat-maklumat daripada anggota sendiri. Saya turun, pada masa berkenaan anggota tidak kenal pun saya siapa. Untuk saya dapat kenal pasti di mana ruang dan peluang untuk kita tambah baik rela ni. Bukan rela ni tidak bagus, tidak. Tapi ruang dan peluang untuk kita tambah baik lagi rela ini. Yang akhirnya bila kita kutip data-data, kita melakukan sesi perjumpaan dengan semua pegawai setiap peringkat. Saya dengar. Jurulatih, PPRD, PRD, semua saya dengar. Berjumpa, kita buat dialog. Dan kita begitu, ke mana rela ni kita mau bawa? Alhamdulillah. Kita berjaya mengharungi semuanya ini dan rela yang kita nampak sekarang ni adalah usaha pegawai yang mahu berubah. Ini apabila setiap daripada anggota itu punya rasa kebersamaan bahawa inilah keluarga kita, mari kita sama-sama bantu dan tambah baik. Daripada apa yang telah Datuk kongsi, mungkin boleh Datuk nyatakan satu kejayaan yang cukup mengesankan kepada Datuk sepanjang berada di rela ataupun kejayaan telah rela capai yang cukup memberi kesan. Yang cukup dekat lah kata je. Yang cukup dekat ni sebenarnya yang latihan. Ini saya punya baby saya panggil. Dan latihan supaya rela ni ada apa? Ada subject matter expert. Kalau dulu bila kita punya pegawai menembak, dia akan angkat tangan bila senjatanya rusak.
Sekarang ini saya telah melatih 36 orang pegawai rela. Bila dia menembak, dia akan menembak tepat. Ada standardnya. Akan melepasi tahap 2 dan ke atas. Bila senjatanya rusak, dia boleh buka, baiki dan sebagainya. Ini antara yang saya hasratkan di rela ni. Pegawai ada kemahiran, subject matter. Baru ni kita melatih pegawai. Untuk apa? Kawalan perimeter. Sebagai apa? Subject matter. Untuk kawalan perimeter. Dan ada di kalangan pegawai kita baru tahu. Black book, akta kawasan larangan, tempat larangan dan sebagainya. So bila kita melatih mereka-mereka ini dan mereka ada pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang kita ajarkan, insya-Allah bila dia melatih nanti anggota-anggota ini akan ada ilmu yang lebih. Betul. Bila ada ilmu ini akan diterjemahkan kepada apa? Anggota di lapangan akan memberi perkhidmatan seperti kehendak stakeholders, seperti amanah yang diberikan kepada kita. Itu pengharapannya. Dan alhamdulillah kita tengok di bangunan KDN ini sendiri. Perubahan-perubahan yang berlaku terhadap service delivery daripada anggota-anggota rela itu sendiri. Ini yang apa tu namanya, yang kemanisan selama saya berada di rela, selain daripada yang sangat menyentuh hati saya adalah program khidmat bakti rela baiki rumah anggota. Ini sangat menyentuh hati saya. Bila Datuk menyentuh tentang latihan dan sebagainya, ini adalah suatu asas yang perlu dibina kukuh. Bila asas itu kukuh, barulah kita boleh meneroka satu apa yang stakeholder inginkan, dan yang kedua kita sendiri boleh meneroka apa peluang-peluang baru yang kita boleh ceburi untuk menempatkan rela dan sebagainya. Satu penghargaan saya rasa untuk Jabatan Sukarelawan Malaysia. Datuk, saya melihat satu sisi lain. Sebagai orang awam, saya melihat satu sisi bahawa rela ni adalah ejen di tengah masyarakat. Sebab kalau kita semak kawasan daerah-daerah tertentu, kalau kita nak kata jabatan atau agensi-agensi lain, kadang-kadang mereka bertukar-tukar. Orang daripada Kelantan bekerja di Johor, orang daripada Selangor kerja di Pulau Pinang. Tapi kebanyakan, majoriti kalau kita kata anggota rela di daerah itu, majoritinya memang itulah orang. Memang mereka berasal daripada daerah yang sama. Jadi dalam konteks ni, kepada 147,041 anggota rela yang aktif kat luar sana, yang berada betul-betul di tengah-tengah masyarakat, berasal daripada tempat itu sendiri, apa pesanan yang Datuk boleh sampaikan kepada mereka? Pesanan dia mudah kepada semua anggota-anggota, setiap berbakti. Untuk kita setiap berbakti, kita kena mendalami lebih banyak ilmu. Kena datang kursus. Terutamanya bagi anggota-anggota yang belum kita profilkan. 147,000 disebut tadi, tapi baru 67,000 anggota yang telah kita profilkan. Sebab data-data ini kita perlu untuk kita latih mereka. Tapi yang kita perlukan daripada mereka ini, bila kamu semua menyertai rela, masuk dalam website rela untuk menjadi anggota, jangan terhenti di situ. Tolong datang ke pejabat-pejabat rela daerah untuk kita profilkan kamu dan untuk kita latih kamu. InsyaAllah. Bila kamu sudah masuk pusat-pusat latihan rela, kita latih dengan kamu, insyaAllah kita membuka satu paradigm baru kepada kamu. Yang kamu ada pilihan. Paradigm baru yang kamu ada pilihan. Bukan kamu melihat rela ni dalam bentuk rela seperti dalam persepsi dalam bayangan kamu. Tapi kamu melihat rela ni daripada perspektif yang lain. So kepada semua anggota 147,000 yang belum diprofilkan, baki daripada 67,000 ini, tolong datang ke pejabat-pejabat rela daerah. Kami memerlukan kamu untuk kita latih kamu, untuk kita jadikan kamu seperti yang sepatutnya kita kehendaki, seperti yang kerajaan kehendaki, seperti yang negara yang kita cintai ini kehendaki, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Datuk. Kita dah sampai ke penghujung siaran podcast Santai KDN. Banyak perkongsian yang Datuk berikan, membuka mata saya sendiri melihat beberapa sudut daripada kacamata dan topi Jabatan Sukarelawan Malaysia. Tentunya saya rasa satu komitmen daripada seluruh anggota dan juga pegawai yang dapat sama-sama menggerakkan rela. InsyaAllah kita akan terus memberi sokongan kepada, sama-sama kita berikan sokongan kepada rela untuk
terlibat dan berbakti lebih banyak kepada masyarakat. Santai KDN, anda dengar kami bincang. Kita jumpa lagi pada siri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai, santai.